Zulkifli Fedul Razak, Zul Razak dalam sesi pertama saya hari ini. InsyaAllah kita ada 2 sesi pasaran 3 sampai 4 dan 7 sampai 8 ya. Irina rokit sikit ini. Okey, jadi kita punya sesi petang ni kita akan lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran, apa struktur semasa sekiranya ada peluang dagangan. Kita lihat kepada keputusan RBNZ pagi tadi. Wassalam coy, dan apakah dia mengubah kepada sebarang struktur ya. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya, wassalam Zulki. Nama saya Zulkifli Fedul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat, kita masih ada kepada apa yang kita bincangkan sebelum ni, tak ada perubahan. Saya belum keluarkan GBP AUD ni, yang dah kena BE balik ya. Kita dah tutup separuh posisi, ambil separuh untung dan kita keluar daripada dan kena apa dia punya break even ya. Okey. Jadi kita lihat dahulu apa keputusan daripada RBNZ ya. Jadi kalau anda nak cari RBNZ, apa yang anda buat adalah anda pergi kat website dia punya ni. Pagi tadi kita ada, sebentar tadi kita ada RBNZ yang menaikkan kadar faedah seperti dijangka. The thing is, menurut dia punya statement ya pagi tadi, yang ini menurut statement dia pagi tadi, dia akan naikkan lagi dengan lebih agresif, lebih daripada jangkaan pasaran. Jadi ini daripada, ini sebenarnya, kejap, mana dia punya ni kat bawah ni, dia punya table ni lah kejap, bawah lagi. Kalau anda nak tengok RBNZ tu lah, kejap, mana? Gambar Nemo. Saya pencinta haiwan. Kejap jauh lah pula ni. Kat bawah-bawah tu. Ini dia punya projection lah mana dia punya projection ni? Lambat dia load. Kejap, tak apa. Dekat sini dia ada page number dia. Okey, dia punya projection patut saya buka awal, tapi saya nak tunjukkan kepada anda kat mana cari. Last saya sendiri mencari. Okey. Record of meeting, special topic, economic projection, muka surat 36 Okey, muka surat 36. Jadi lain kali boleh cari sendirilah. Okey, 36. Okey, ni dalam ni lah dia punya table. Saya biasanya baca yang economic projection ni. Wassalam Pian, Kimi. Mana dia punya table tu? Economic projection. Saya baca yang ini. Ini adalah apa yang dilihat oleh Bank Pusat dia ke depan. Apa yang dah berlaku sebelum ni, dia naik kadar faedah daripada 0.75 ke 1.00, itu dah fully price in. Tu dia. Itu dah fully price in. Jadi yang kita nak tengok adalah, kalau anda rajin nak baca, anda baca dekat page ini sahaja. Yang itu sahaja saya baca. Tak perlu, kalau rajin tu bolehlah baca semua. Mana dia punya table tu? Ni table dia. Okey. Sekarang ni, dia punya rate, dia dah naikkan 1.00. Itu adalah apa yang dia lakukan pagi tadi ya. Jangan tengok 0.9, dia sebenarnya 0.875. Kena faham interest rate tu 1.00 adalah dia punya ceiling. Dia 25 poin
dan dia punya ni adalah 0.75. Itu adalah bahagian bawah dia lah. Jadi yang dia naikkan daripada sebelum ni 0.50 ke 0.75. Itu ceiling rate yang ada nampak dekat economic calendar tu, itu ceiling rate. Jadi sekarang ni rate yang kita biasa dengar 1.00. Tu yang dah nampak 0.9. Okey? Itu adalah apa yang dia letakkan. Yang menariknya adalah kepada ini. Next pada Jun punya meeting, dia dijangka akan menaikkan kadar faedah 2 kali lagi. Tu yang penting. Yang ini. Wassalam. Salam gol. Bersinar-sinar. Okey. Ini yang penting. Jadi dia dijangka akan menaikkan kadar faedah. Market akan mula price in benda ni lagi. Jadi kalau anda nak cari, nak faham adakah bank pusat tu naikkan kadar faedah, jangan terkejut pula dia tiba-tiba naik. Dia tak ada tiba-tiba naik. Dia akan bagi forward guidance kepada market. Ini apa yang kita lihat lah. Dan dia juga menyatakan bahawa basically policy will be tightened as cases of COVID-19 dijangka akan peak dan mula menurun, dan inflasi dijangka kekal tinggi. 2025 tu ganas betul. Itu cerita dia. The thing is, adakah itu akan impact kepada apa yang saya buat, iaitu saya nak cari untuk nak short NZD US dollar di sini. Itu soalan dia. Yang penting apa yang kita nak lihat, saya trade berpandukan apa yang saya nampak. Saya tak peduli dia nak naik rate ke, dia tak rate ni. Itu cerita dia. Okey? Yang kita dapat interpret dan tengok adalah kepada apa yang kita nampak dekat chart. Now, kita lihat dekat chart. Okey. Kita lihat kepada NZD US dollar. Okey, jadi kita ada pergerakan sejak daripada di sini menunjukkan market was pricing in mana? Market was pricing in the hike. Market pricing in hike berkenaan, iaitu benda ni ke arah meeting tu, ke arah meeting tu yang ini. Okey, so kalau saya tanya anda, pergerakan yang anda nampak sekarang ni, yang kita nampak sekarang ni, berpandukan sistem yang kita pakai, ini adalah satu struktur. Waalaikumsalam, Melissa Idora, wow nama. Okey, itu satu struktur yang dibahagikan kepada 3, 1, 2 dan 3. Selepas tu kita ada pembetulan 1, 2, 3 yang breakout trend line. Boleh? Okey. Jadi kalau kita nampak struktur 1, 2 dan 3, selepas tu dia naik balik dalam 3 wave yang breakout structure diikuti oleh pergerakan di mana dia breakout balik, support dekat sini, support yang anda nampak di sini, selagi dia tak mencecah 100% Fibo extension, kita akan katakan bahawa yang di sebelah sini, kenapa dia jadi kuning? Tekan hitam dia keluar kuning. Yang di sebelah sini, yang ini, selagi dia tak lengkap lagi 100%, maksudnya Fibo extension 100%, kita masih mencari ke bawah. Faham? Okey, kita masih mencari dan kita katakan bahawa struktur yang ini belum lagi lengkap. Boleh?
selagi dia tak lagi mencecah 100%. Dia punya ni adalah, risk dia adalah, ini adalah C, di mana dia truncated dan sampai 618764. Maksudnya, kesemua movement ini habis di sini. Kita tak ada extension ini dah. Itu risiko kita. Clear? Jadi dalam dagangan, kita boleh ambil semua cerita news, sentimen, data, boleh. Tapi sentiasa trade apa yang anda nampak. Berdasarkan struktur-struktur berulang yang kita nampak. Selagi dia ada incomplete sequence, kita akan habiskan sequence tu. Kalau dia breakout ke atas macam ni, then kita akan jadikan sini sebagai A, B dan C sebagai W, X selagi dia tak break atas ni pula. Itu adalah next anda punya resistance. Boleh? Dan kita katakan habis kepada Y. Selagi dia tak break structure atas ni. Kalau dia break structure ini, then kita akan habiskan di structure. Sebab ini yang break trend line. Faham? Jadi kesimpulan dia, kenapa saya cerita benda ni ya. So, kita ada satu setup untuk nak short New Zealand dollar, US dollar berdasarkan incomplete sequence, struktur yang belum lengkap, dia semua 5 dan 3 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Sentiasa 5 dan 3. Itu basic dalam Elliott Wave. Cepat sampai. Cepat sampai TP ya. Nah, lama kena simpan ya, itu satu. Incomplete sequence ni memang kena lama simpan. Okey? Kalau jenis momentum sequence itu kat hujung-hujung. Itu adalah bila anda nampak dollar dynamic. Itu bila anda nampak dollar dynamic ya. Kat hujung ni pun kita jangkakan dollar dynamic. Faham? Selagi kita ada incomplete yang ini, breakout 5, first kaki dia breakout 5, then kita akan cari, dan breakout satu lagi 5 wave, then kita akan cari untuk ikut balik dan completekan struktur berkenaan. Risiko dia, ini adalah X, ini W. Itu risiko dia. Selagi dia tak break kat sini, kalau dia buat 3 wave dan naik macam ni, adakah kita akan trade dia? Soalan saya. Kalau dia naik, 1, 2, 3, 1, 2, 3 naik, kena stop loss kita, adakah kita akan trade dia ke bawah? Adakah kita akan trade dia? Itu kita tak akan trade. Sebab breakout dia adalah 3. Breakout kena motif, iaitu kiraan 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Faham? Yalah Pian. Okey? So, dalam erti kata lain, kita ada satu limit order dekat kawasan ni. Tak kisah RBNZ nak naik rate, tak naik rate. Risiko dia adalah ini cuma 3 breakout dan kita dah truncated dan movement dia adalah benda ni. Itu dia punya ni. Kalau ke bawah ataupun terus ke atas. Sini nanti akan satu lagi decision. Okey, yang dekat MT4, MT5, siapa nama tadi? Melissa. Kalau nak tahu cat-cat kita ni, saya updatekan
dekat Discord. Kalau nak tengok Discord, boleh tengok dekat saya punya Facebook, link dia. Semua chat ni saya upload dan anda ikut sesi live ni untuk saya terangkan kenapa ada setup di situ. Bila Zul nak pakai? Dia siap tag Irina tu. Faham? Jadi itu yang kita lihat lah. Okay, so masih ada setup dan ini tak terbatal lagi selagi price di bawah high di sini. Kalau dia break this high, kena stop loss, then kita akan tukar the whole thing. Then the whole thing, kalau ini break out, alah, tukar time frame lah. Okay. Kalau ini break out, dan batalkan struktur di sini, maksudnya dia break dan batalkan, tak payah break ni, yang ini. Kalau dia break yang ini sahaja, maksud saya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia break out yang ini saja, next resistance adalah ini. Tapi boleh tak kita nak short di situ? Tak. Sebab 1, 2 dan 3. Adik. Ya Pian. Tiba-tiba. Faham? Jadi itu tak ada setup. Boleh? Biarpun dia turun balik, itu kita tak trade. Kecuali anda trade untuk long. Kalau dia macam ni 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Then itu adalah setup long di sini. Anda tak short lagi. Anda tak short. Tak apa. Kalau anda baru ikut, dia confusing sikit sebab kita adalah analisa ni saya gunakan kepada apa yang kita bincangkan based on satu sistem 3711. Okey, basic dia 5 dan 3, itu saja. Basic dia balik kepada cerita 5 dan 3 sama ada time frame besar ataupun time frame kecil. Okey, so itu tak membatalkan apa yang pagi tadi. Ini tak membatalkan kepada struktur yang ini. Okey, next. Kalau New Zealand dollar kuat, dan ada kemungkinan untuk Australia dollar juga kuat. Satu lagi setup yang kita ada adalah kepada GBP AUD. Kita re-enter sebab kita jangkakan dia akan, instead of buat 3 wave yang kita jangka sebelum ni, kita jangkakan di sini akan buat 7 wave. Okey. Ini adalah kepada GBP AUD. Mana GBP AUD kita? Okey, ni GBP AUD. Okey. Benda yang sama, ingat sekarang ni instead of H1, kita melihat kepada H4. Ni bukan untuk mereka yang intraday. Kenapa kita ada setup ini? Sebab basic dia, kita ada higher high. Price sekarang ni break out. Okey? Price sekarang ni break out. Tak dapat dekat daily. Okey. Ni low, high, higher low, higher high. Anda dah ada benda tu. Di sini kita ada satu structure complete. Sempat. Okey, di sini kita ada satu structure complete. Kita naik balik dan break out. Jadi internal dia kita ada high, low yang tak lengkap lagi. Ini kita ada satu sequence ataupun siri pergerakan. Macam mana kita tahu dia tak lengkap? Kita gunakan Fibonacci extension. Tapi kena faham kita sekarang ni everything is kita sedang trade correction. Jadi dia punya pergerakan will be more
macam ni. Sebab trend dia dekat daily adalah ini. Itu trend daily. Okey, so tetapi selepas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan kita dah ada break kat sini, kita jangkakan break ini akan lengkap di sini. Itu tempat dia. Okey, dan kita dah buka low, high, higher low, higher high di sini. Yang tak lengkap lagi menurut sistem 3711. Itu saja. Betul ke dia nak naik, turun? Saya tak tahu. Berdasarkan sistem ni, kita nampak breakout dia daripada yang atas ni tadi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Risk dia kesemua ni reverse. Kalau itu reverse, NZD US dollar tadi juga akan naik ke atas. Benda sama. Okey? Jadi kalau itu berlaku, tak ada dah kekuatan US dollar. Dolar dah habis. UJ akan mula jatuh, indeks akan mula naik, tetapi kenaikan indeks tak pecut. Faham? Kenaikan indeks tak pecut. Sebab kalau indeks nak pecut, UJ kena ke mana? Yen kena lebih lemah daripada US dollar. Boleh? Okey, jadi setup ni pun masih, ini yang saya kongsikan dalam sebelum ni, di mana kita melihat kepada GBP AUD untuk membeli pada level berikut dan stop loss dan TP ke arah mana. Okey, jelas? Saya terangkan benda-benda ni dahulu. Okey, now kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran ya. UJ balik ke pangkal jalan. UJ tengah triangle tu. Tu yang pegakkan tak apa-apa dalam pasaran. Okey, jadi untuk untuk S&P 500 kita jangkakan bahawa pergerakan ini dah lengkap 1, 2 dan 3 dan kita memulakan pergerakan ke atas untuk masih ke bawah. Kenapa kita katakan ke bawah? Disebabkan apa, ingat low yang ini dekat S&P 500, dekat Dow Jones, low yang sama, low yang ini, dekat Nasdaq, low yang sama, dah breakout. Faham? Sama seperti yang lain tadi. Kalau kita katakan ini dah break, level ini dah break, jadi kita dah buka sebagai flag kat situ, 1, 2, 3. The thing is, ini tak jelas kalau kita nak tarik, nak katakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia kena break trend line. Di sini tak jelas. Kita dah buka, maksudnya yang sini 1, 2, 3 break. Okey, ini dah break. So kalau dekat Nasdaq break dan masih ada struktur tak lengkap di bawah, then kita katakan indeks lain masih ke bawah. Indeks lain masih melengkapkan struktur ke bawah. Sekarang ni dia sedang melakukan Roslyn. Sekarang ni dijangka akan melakukan this correction. Ingat yang dekat Nasdaq tadi, ini break. Faham? Yang dekat Nasdaq tadi, dekat Dow pula. Dekat Nasdaq tadi break yang ini. Ingat 5-3 saja. Roslyn, siapa lagi? Melissa, ingat 5 dan 3 je. Yang ini dah break. So kita katakan ini tak lengkap lagi. Selagi dia tak pecah 100%. Boleh tak short index? Tak. You don't short index.
Receptionist kena pakai skirt ke, Pian? Mana tahu Acoy. Acoy suka pakai telekom. Saya kenal Acoy. Dia suka pakai telekom. Kalau mana-mana dia pergi, dia pakai telekom. Alim, elok orangnya. Bini dah 4. Tak tahulah, tak boleh tambah dah. Okey. So, kita katakan yang ini. Faham kenapa kita masih katakan struktur ini ke bawah? Faham? Boleh? Okey. Jadi kalau yang lain-lain, indeks tak ada short. Saya tak akan short indeks. You won't see, anda tak akan dengar saya sebut short index. Okey, dan di sini kita jangkakan sedang melakukan satu pergerakan yang dikenali sebagai diagonal. Ini adalah pergerakan diagonal. Mungkin ke bawah lagi lah. Ini pergerakan diagonal. Okey, itu adalah untuk Dow. Sebab kita ada Dow yang juga break, kita ada Nasdaq yang juga break. The thing is, break dia daripada high di sini. Ini high dia. Ini high dia. Okey. Dan kalau kita katakan structure ini dikenali sebagai flat. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Ini akan ada 5 lekuk. Sekarang ni nampak macam dah lengkap. Tapi internal yang ini belum lagi. Masih ada hutang lagi. Satu lagi ke bawah. Oh, jaga pintu. Okey. Alhamdulillah. Saya suka jaga pintu. Okey. Jadi ini pun masih lagi ke bawah. Jadi apa yang kita nak trade ni? JP225 pun tak ada. Kenapa saya tak minat? Disebabkan JP225 ni, kalau nak masuk, ini tempat dia. Dia dah cecah 100%. Nak masuk lagi kat bawah ni, saya tak akan masuk yang benda macam tu. Jadi kalau nak masuk dia, bukan JP225. Kalau nak trade untuk indeks dan murah sikit, biarpun structure yang besar. Ini semua adalah weekly. Daily dan weekly punya structure. Trade UK 100. Disebabkan structure ni jelas. Ini buat high. Pullback semasa daripada higher high. Hang Seng jangan. Hang Seng anda tengok KLCI, anda tengok Hang Seng. Okey? Okey, jadi kalau nak trade indeks, tunggu kepada setup ini nanti. Bila kita dapat nak tarik dia, bila current correction dekat ni jatuh dan break out. Saya nak tengok yang kita cerita semalam, mana Joe hari ni? Joe tak ada. Saya nak tengok ini break. Trendline atas ni break. Dan kita akan ada klasik W, X, Y. Kita akan buy di sini. Support local sikit. Saya nak ini break. Kalau dia tak break, tak cantik. Okey, jadi kita dapat lengkapkan 3 wave ni. Kalau dia terus naik, then kita akan ada. Kalau ini breakout ke atas, saya nak tanya siapa? Roslyn. Kalau ini breakout ke atas, Moon nak tok break di atas apa cerita NZD US dollar? Pre-sale PRU. Yap. Kalau ini breakout ke atas, NZD US dollar akan buat apa? Kalau ini breakout ke atas, NZD US dollar akan naik ke atas. Kita dah ada wave 2 di sini dan kita masuk 3 dalam 3.
Ha, faham? Aduh, jap cari kamus. Bahasa Sarawak dah aku. Jadi kalau itu berlaku dua kita di sini, ini cuma tukar color je. Yes, higher high. Tapi apa kesan dia kepada lain-lain? Yen akan pecut, yen pair akan pecut ke atas, dollar pair akan ikut yen pair ke atas, dan kita akan ada indices dynamic. Tanya petang ni nak makan ABC. Saya nak puasa tapi tak jadi. Saja puasa, bukan ganti. Nak terangkan bagi jelas. Kalau ini break dan kita ada indices, kita dah memulakan. Mula-mula ni masih lagi US dollar. Ni indices dynamic yang dekat sini. Maksudnya pada waktu tu US dollar mula lemah. Kalau yang ini berlaku, gold sembah bumi. Betul. Masa ni tak juga sembah bumi. Dia akan buat wave 2 lah. Wave 2. Okey? Kalau itu berlaku. Masa indices dynamic. Gold tak dapat nak kuat. Itu basic dia. Sebab duit pergi kepada dia. Anda faham ke mana duit pergi? Itu je. Orang melabur ke mana? Indeks tengah nak momentum ke atas. Orang melabur. Duit pergi kat situ. Jadi indeks naik. Gold orang tak beli. Sebab baik aku beli saham. Itu je. Dolar JPY akan lebih lemah. Sebab orang tukarkan dolar kepada saham. Itu je. Mas Tura. But to look at fundamental, kita boleh expect further down kan. Untuk gold. Untuk gold kepada time frame. Lepas ni kita tengok gold Okey, so ini adalah berpandukan struktur. Kalau ini berlaku, yang pentingnya ke mana kita nak trade. Kalau ini berlaku, kita trade di sini. Kalau dia breakout ke atas 1, 2, 3, 4, 5, New Zealand dollar tadi kita akan kena stop loss. 1, 2, 3 kita trade di sini. Itu je. Duit akan pergi. Kalau orang dia tak beli apa, dia simpan dalam cash. Dolar bagus. Yen kuat sebab orang tak beli apa. COVID-19, gempa bumi, apa-apalah. Orang nak melabur. Ekonomi tak bagus. Dia jual saham dia sebab dia jangka perolehan company future earnings akan turun. Dia keluarkan balik. Pegang cash. Dolar kuat. Wall Street adalah pasaran kapital terbesar dunia. Itu je. Nampak kenapa? Nak pakai nama Google. Baru layan soalan ni. Kena pakai nama Google baru layan soalan. Okey. Jadi basic dia setakat ini tak ada struktur yang break. Tak ada lagi menunjukkan ni. Kalau jadi masih dalam correction. Kalau correction ni tamat di bawah ni, kita akan buy untuk UK 100. Okey. Jadi untuk indeks satu-satunya yang kita tunggu adalah kepada UK 100 yang lead dia yang sedang membuat correction daripada higher high. Higher high dia sini, yang lain-lain indeks kat bawah. Okey? Saya tak ada chart KLCI kat sini. Dulu-dulu kita buat analisa sampai ke saham A Asia. Terus dia PN. Habis. Okey. Spain 35 pun sama, belum buka lagi. US dollar JPY. Okey, US dollar JPY untuk jangka pendek, kita jangkakan there will be some yen punya weakness, some dollar punya not strength, but dollar lebih kepada sideways sebab indeks kita jangka ke atas. Yen punya weakness dan dollar will be sideways. Salah satu kena sideways. Okey, ingat kalau kita jangkakan ini triangle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, 3, 3, 3, 3 lah
Kalau kita jangkakan itu adalah satu triangle, okey, then yang dekat sini pun kena buat triangle. Faham? Yang dalam RSI ni tak boleh break. Kalau dia break, then kita akan katakan bahawa ini bukan triangle, kita alihkan part ni di belakang ni. Okey? Nampak tak struktur ni adalah 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Kalau tiba-tiba ada nampak RSI ni break, then kita dah memulakan pergerakan ke atas. Faham? Dan 4 ni akan pindah rumah. Boleh? Ini low. Ini low tak? Kalau tak, sini lah. Ini W, X dan Y. Itu je. Ataupun whatever lah. Boleh buat macam-macam kat sini. Ya? Jadi kat sini kena tak boleh break. Ya? Dia punya momentum tak boleh break. Jadi RSI dia tak boleh break atas, tak boleh break bawah. Faham macam mana anda identify triangle? Kalau kita katakan ni habis, dia tak boleh break dalam ni. Kalau tiba-tiba kan, adalah satu canak tiba-tiba, satu. Lepas dia turun balik. Itu 4. 4 dah habis kat belakang. Itu bukan triangle. Okey, ini akan jadi tak dapat 1, 2. Ini akan jadi 1, ini jadi 2. Bagus dia break. Kalau tak, kita akan ada market sekejap naik, sekejap turun macam sekarang. Sekejap naik, sekejap turun. Hala 7 tak jelas. FOMC bulan depan. Kalau nak faham kenapa saya masih RBNZ nak naik rate. New Zealand dollar. Kalau nak cerita fundamental lah. Fed tu dijangka naik rate juga. Sebab itu kita jangka untuk indeks masih ke bawah. Market tengah price in benda tu. Faham? Okey, saya tahu Mas Tura nak tanya pasal minyak dan gold. Lepas ni kita tengok. Okey, ini adalah untuk US dollar JPY. Saya biarkan ini di sini. Ni time frame berapa? H4. H4. Kalau tak, dia berkecamuk. H4. Okey. Itu H4. Biar. Kita tengok, kalau triangle ni break, Alhamdulillah. Akhirnya kita ada trend. Trend terbentuk sama ada yen yang lemah ataupun yen yang kuat. Bila US dollar menguasai pasaran, yang trending cuma pair dollar, pair yen. Dan pair yen akan lebih macam ni. Pair dollar cantik sikit movement dia. VIX chart Zul kira structure OJA value above 19 for correlation. VIX chart dia more or less anda tak dapat nak lihat dia kepada ni sebab dia lebih sideways. Volatility itu volatility chart. But kalau pergi kepada lebih kecil break dia, maksudnya dia semuanya korektif. VIX, Pian punya soalan mengenai volatility index, satu indeks yang mengikuti kepada option dekat S&P 500. VIX chart tu sideways, Pian. Saya ada chart dia, tapi saya tak gunakan dia untuk, saya buat VIX sebahagian dari, saya pernah, kalau rajin pergi cari, saya pernah letakkan satu indeks berpandukan kepada VIX, berpandukan kepada, saya buat indeks sendiri ya kan, VIX stocks 50 dan Brent. 3 ni saya satukan menjadi indeks. 3 ni saya satukan menjadi indeks. Di situ baru saya dapat lukis Elliott Wave. Tapi tak payah cerita benda tu lah. Itu lebih sebagai analisa jangka panjang. Weekly. Dulu saya contribute kepada satu
institution ni lah, saya tak nak sebut. Satu institution ni saya menulis untuk diorang dan diorang gunakan dalam research paper, dalam research kepada trader. Jadi saya gunakan benda tu dulu. Stocks 50, STOXX 50. Itu macam Dow Jones dekat Europe. Itu macam Dow Jones dekat Europe. EU 50 lah. EU 50. Nama penuh dia Stocks 50. Simbol dia EU 50 dekat XM. Okey. Jadi untuk yen pair masih lagi ini yang kita cerita semalam. Jadi kalau anda nampak, kalau anda jangkakan indeks masih ke bawah, kita ada set up untuk Euro JPY ni. Euro nak naik rate sama bulan depan, tahun depan, sekati dia lah. Sama tahun ni, lepas dia tamatkan. Bukannya dia seorang naik rate. Faham tak? Kenapa kita masih melihat ada set up short? Ini untuk shorter term. Ini bagi shorter term trader. Ini untuk intraday. Di sini anda boleh tarik Fibo bila dia break out ini nanti. Okey, untuk short. Daripada situ. Untuk tengok risk dan juga volatility dalam market. Dulu-dulu saya rajin tulis benda-benda tu. Tapi orang macam tak baca je. Dulu-dulu saya tulis untuk ni. Diorang bayar saya, okey lah. Saya letakkan benda yang sama dekat Facebook. Dekat grup, orang tak baca pun. Saya pun malas nak tulis lah. Okey. Itu sebenarnya nak tahu volatility. Pian, saya tak gunakan VIX saja. Saya melihat kepada volatility dekat Europe punya market dan juga kepada Brent. Sebab korelasi dia. VIX tu lebih kepada, dia tiga-tiga tau. VIX tu kepada US market. Option. Bila kita jangka volatility tinggi, orang banyak beli option untuk cover position. Stok 50 ni sebab kita dah cover US market, jadi kita lihat kepada satu yang melambangkan Europe as a whole. So instead of DAX, saya gunakan EU 50 ataupun stok 50. Dan kita lihat kepada pegangan minyak sebagai satu korelasi komoditi kepada sentimen overall. Jadi saya masukkan tiga-tiga tu jadikan satu indeks. Cari dekat Facebook saya kalau tak silap. Kan ada kan kini. Dulu saya rajin post dia. Jadi ini bagi shorter term trader ada set up. Bagi shorter term trader lah. Okey, untuk Euro JPY. Ini sama dengan dekat indeks tadi, buat ini. Buat yang ini. Yang ini lah. Mana UK 100 kita? Buat yang inilah. Euro JPY. Faham? Seperti grup chart yang dulu pakai TradingView untuk ukur JPY dan US Strength yang masih pakai GoToMeeting. Apa tu, Sunbi? Saya kalau anda rajin pergi dekat Facebook grup CTFX tu macam-macam. Yang saya ceritakan kepada anda hari ni, saya dah tulis tahun 2017. Kalau rajin pergi tengok kat sana, apa yang saya ceritakan kat sini. GBP JPY pun sama. We are expecting untuk wave 2. Kalau dia break, sebab ini, nampak tak? Ini cuma 3 wave. 1, 2, 3. So, higher chances untuk ini buat wave 2. Okay? Higher chances. Ingat, ini tak lengkap
100%. Tak lengkap. Fibo extension dia. So, ini masih boleh jadi W. Ini boleh jadi X. 1 W. X. Nampak dia cuma 3. 1, 2, 3. Baru jadi Y. Okey. AUD JPY. AUD JPY seperti dijangka melengkapkan wave 2. Ni dah break high. Ini hampir nak break high. CAD JPY. Nothing. Euro US dollar. Kalau kita jangkakan EJ tadi naik ke atas, ini pun naik ke atas. Ini 1, 2, 3, 4. Sorry. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Ini flat. A, B dan C. 1 sama ada 2 ataupun 2 dah habis kat sini. Yap kat situ. Okey, ni tak ada apa-apa. Ini tak ada, dia tak break. Jadi kalau dia tak break, tak ada high, low, low, high, low, low. Ni maksud saya, Mas Tura dengan Roslyn. Ini tak ada trend sebab dia tak break. GBP US dollar, nothing, tak ada. Kalau dia ke atas lagi, itu cuma wave 2. Boleh tak trade dekat atas tu untuk short? Ini tak break out. Kalau ini daripada lower low, dia buat 1, 2, 3, terlepas pula. 1, 2, 3, kita boleh short. Dia tak buat lower low. Jadi tak ada. Ini maksudnya ini sideway. Dari sini, dia sideway. Tu maksudnya. AUD US dollar. Kalau breakout ke atas, anda ada setup. Ya. Cuma ini trunket. Kita jangkakan ini trunket. W, X, Y. Itu wave 2. 2 ni. Instead of trading yang ni, yang kita cerita tadi, iaitu New Zealand dollar, USD. Faham? Banyak dah saya tulis dulu. Sekarang saya dah malas nak tulis. Orang baca pun tak, entah ada tak orang baca. Dulu saya rajin. Sekarang dah malas aku nak baca. Okey, saya dah tak ada dalam grup. So, bukan apa, dalam Telegram ramai sangat orang buat scam. Tu yang dengan profil-profil saya habis orang pakai. Tu yang saya tak nak pakai Telegram lah. Orang mesej kat Telegram, tanya coy. Dia mesej kat Telegram, dia kena bagi mesej saya kat Facebook ataupun WhatsApp. Baru saya check. Jarang saya buka Telegram. Orang Telegram senang sangat menipu. Tu yang tak nak pakai Telegram. Bukan kata setiap orang pakai Telegram tu penipu. Tetapi senang sangat orang nak buat fake profile. Tu saya tak nak pakai dah. Saya tak ada dah dalam tu. Anda post apa pun saya tak boleh, tak dapat nak post dalam tu dah. Tapi orang ada yang masuk dalam tu untuk ambil data, maksudnya untuk ambil member, jaga-jaga sikit. Kalau ada sebarang yang minta duit tu bukan saya. Guna profil, senang je tipu. Faham? Kenapa kita trade yang ini tadi saya dah terangkan bahawa 5, 1, 2 dan 3 breakout. Jadi tak lengkap lagi. Jadi kita consider ini wave 2. Jadi kat sini kita tunggu untuk short. Risiko dia kita dah habis dan memulakan pergerakan ke atas. Jadi kita tahulah. Kalau itu berlaku, kita tahulah. Jangan nak pergi, bang, ini dah kena stop loss, saya tak keluar lagi. Itu mengarut. Kan? Itu memang mengarut. Sepatutnya, kalau kena stop loss, then kita tahu structure dah bertukar. Kita tukar plan kita. Jangan nak pergi berharap Zul kata nanti dia turun juga. Tak ada. Tak ada cerita berharap. Kita tahu kita salah. Structure dah bertukar. Apa plan seterusnya? Macam tu trade. Okey? Kita tengok pula bila dia ada sequence lagi untuk ikut ke atas lah pula. Itu je. Okey. UCAD
kalau anda ada entry yang ini masih ada. Kalau ini turun balik ke bawah dan anda tahu bahawa New Zealand dollar tadi pun akan naik ke atas. Sama benda dia. Betul, betul. Sunbi. Itu masalahnya. Sebab tu saya tak nak guna Telegram. Okay? Gold. Gold, whether, kalau ini gold. Kalau ini masih ke atas, dan kita akan ada structure di mana 4/5 tak boleh panjang daripada ini. Kalau dia lebih panjang, dan kita akan extendkan 1, 2, 3, 4 dan 5, itu wave 3. 3 ini. Apa pun, saya cuma minat untuk long gold. Bang, interest rate nak dinaikkan, orang akan tak pegang gold, betul. Saya cuma minat untuk trade gold hanya jika ini berlaku. Kita dah ada structure yang break, ini belum break. Faham, Mas Surah? Ini belum break. Kalau dia break, ini low, ini high, ini higher low, ini higher high. 1, 2, 3, kita akan trade. Faham? Selagi dia tak break. Kalau dia tak break, turun naik balik sekati dia. Kalau dia nak, katalah dia tak break, katalah dia tak break. Dia turun daripada sekarang. Lepas tu, di time frame kecil. Maksudnya dekat H1, kalau dia tak break dan dia turun daripada sekarang. Saya nak dia break. Ni kalau boleh dia break. Katalah dia turun daripada sekarang. Okey. Dan penurunan ni, reset RSI. Kita akan habiskan 5 kita di sini. Ini wave 1 merah tadi. Okey. Dan kita jangkakan penurunan balik. Okey, bagus. Kalau itu berlaku, anda tunggu benda ni. Dia turun. Dia naik balik. Breakout dia hendaklah 5, 9, 13, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Bila anda nampak, dan hujung ni kena ada divergence. Dia reset balik turun, anda entry gold di situ. Syarat dia, ini kena break yang besar tadi. Jauh pula besar. Kat mana? Bangunan sebelah. Yang besar tadi. Tiba-tiba. Faham? Tak kisahlah naik rate ke, tak naik rate ke. Kalau dia ada set up, kita trade. Sekarang ni tak ada set up. Gold tu dah sideways sejak bulan 8 tahun 2020. Faham tak? Gold tu dah sideways, dah melakukan pergerakan ni sejak bulan 8 2020. Nampak? Tapi ini adalah higher high. Dia ni kita berada dekat, interestingnya, yang level sekarang ni adalah high sejak daripada tahun 2010. Nampak yang di tengah test tu? Ini break. Body break ke shadow break, saya tak peduli. Dia break. Saya tak guna candlestick pun. Ya, kita ada breakout dalam 5 wave. Pembetulan 3 wave, 5 3. Sekarang ni dia tak break lagi, dia tak high lagi. Ini tak break ini lagi. Yang idealnya dia break ini. Tapi internal dia anda boleh cari untuk shorter term. Ini weekly chart. Bila nak trade tunggu weekly punya break kan? Masuk ke tetangga. Jadi selagi dia tak break, selagi tu kita katakan belum ada trend untuk dia. Shorter term mungkin ada. Jadi tunggu dia break dahulu. Silver sama, tak ada apa. Minyak. Okey, minyak. Hopefully minyak ikut pergerakan ini
dan memulakan pergerakan ke bawah. Hopefully ya, kalau itu berlaku, then yang kita tunggu-tunggu sejak bila ni Pian? Tak jadi-jadi ni. Then kalau itu berlaku then ini 1, 2, 3, sorry. Ini W, ini X, ini A ataupun W, 1, 2, 3, selagi di bawah ni, turun bawah balik, kita akan long Exxon Mobil. Tak payah treat minyak tadi, Mas Tura. Ini lagi jelas struktur dia. Sebab, kalau anda lihat apa yang saya letakkan dekat minyak ni, ini flat. Sampai bujang lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, Pian. Tiba-tiba kau mengaku bujang lah, Pian. Tadi tak bujang. Ikut ni ada je. Ni tiba-tiba bujang. Cantik. Saya setuju, Pian. Minyak, kita jangkakan kat sini akan buat struktur 5 wave. Kalau dia adalah flat. Dan ini merupakan, RSI dia menunjukkan flat. RSI dia menunjukkan flat. Turun dia 3, naik dia, kita dapat buat 3. Minyak dijangka accelerate ke bawah selepas naik malam ni. Malam ni dijangka naik 3, 4 dan 5. Okey. Ini motif struktur. Dalam, nampak satu, kita jangkakan, tengok 1, 2, 3, 4. Okey, kita jangkakan akan ada 4 lekuk. 1, 2, 3, 4. Kalau kita ambil yang sama dekat mana tadi? Exxon, kita akan jangkakan ada berapa lekuk. Tiba-tiba semua bujang. Kita jangkakan jumlah lekuk yang sama. Faham tak? Boleh? Sama. Chevron. Kita jangkakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Boleh? Jumlah dia akan sama. Cumanya yang di sini mengikut minyak tadi. Ini adalah struktur flat. Ini struktur flat untuk Chevron. Kalau nak masuk, Exxon lebih. Satu lagi, Exxon lebih murah. Chevron ni mahal. Faham? Entah yang belakang dia marah ke tak. Okey? Jadi minyak untuk shorter term, ni naik dahulu. Ini naik dahulu. Ikut yang indeks tadi naik kan, wave X. Faham? Dan dijagakan akan mula buat pecutan ke bawah. Sama seperti indeks. Lain Euro AUD masih ke bawah. Saya tak berapa minat untuk Euro AUD sebab beza dia dengan GBP AUD, satu ni tak break ini. 1 minit lagi, okey. Dia break, tapi dia tak break ini. Kalau dia break ini, kita trade wave 2 tu. Dia tak break. Kalau dia break, tengok GBP AUD. GBP AUD, satu ni break. Jadi kita ada low, high, higher low, higher high. Kita dah ada higher high dalam time frame yang lebih besar. Yang Euro AUD ni, ini tak break pun. Jadi selagi dia tak break, ini sideways. AUD cat, alamak. AUD cat, kita ada seminit. Tak sempat dah, Pian. Okey, GBP AUD. Jadi GBP AUD kita minat untuk nak long daripada sini. GBP NZD mungkin ke bawah lagi. Satu lagi lekuk mungkin. Kalau itu berlaku, dan kita akan extendkan satu
Ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Masih juga ke atas. Okey, dan AUD CAD. AUD CAD tak sempat. Malam nanti kita tengok Malam nanti kita tengok AUD CAD. Boleh? Okey, jadi kita sambung kita punya ni pada malam nanti. Ini adalah apa yang saya lihat untuk sekarang. So, dua ni kita dah ada limit order GBP AUD dan NZD US dollar. Yang lain tiga ni adalah position trade dalam portfolio yang lain. Kita sambung perbincangan kita pada sebelah malam nanti, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda dekat sini ya. Itu nanti. Jadi sementara ini kita akan dapati kalau ini adalah seperti yang kita jangkakan, kita akan melihat pergerakan pasaran yang agak bercampur-campur. Masih sentimen masih tidak menentu. Kita ada FOMC pada Mac nanti, di mana kita akan pasaran menjangkakan Fed akan menaikkan kadar faedah dan menghentikan program pembelian aset dia yang bermula pada Mac tahun 2020. Sedar tak sedar dah dekat 2 tahun pasaran jatuh masa COVID-19. So, adakah itu saya tak nampak pergerakan ini untuk zoom ke atas. Sebaliknya, saya melihat kepada pergerakan semasa yang kita tandakan Zuki. Sebabnya, ini sebabnya. Ini adalah untuk US, untuk Nasdaq, di mana seperti saya sebut tadi, support di sini, ini dah break. Dan kalau kita ambil 3 kaki dia, ini tak lengkap lagi. Struktur semasa ni tak lengkap lagi dan kita jangkakan akan berlaku satu pergerakan pembetulan dan satu lagi pergerakan ke bawah. Okey? Ini akan invalid kalau kita ada high ini break, bukannya high di sini. Faham? Kalau dia cuma break high ini, itu adalah kepada 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh tak Zuki? Dan ini akan jadi macam ni. Kalau dia 5, ini akan jatuh lebih laju. Kalau ini kita akan ada struktur yang lebih jelas. Kalau itu berlaku, ini adalah 5 lekuk dan kita akan ada yen yang menguasai pasaran. Wassalam Kimi. Nampak macam mana anda menjangkakan dinamik pasaran? Simple je benda dia, 5 atau 3 kan. Kalau 3 US dollar, seperti sekarang ni 3 dalam structure flat. Kalau 3 itu adalah dolar. Kalau dia 5 itu adalah yen. Kalau yen kita akan ada yang lebih trending. Simple je. Dan yen pair akan jatuh lebih jauh. Dollar pair pun akan jatuh lebih jauh. Tetapi kalau dia dolar pair akan lead kepada yen pair. Itu je. Simple kan? Boleh? Kira lekuk je 1, 2, 3, 4, 5. Ni sekarang ni dah 5. Jadi dia tak dapat lagi nak naik. Itu je. Boleh Okey, jadi kita jangkakan struktur-struktur lain. Jadi ada tak peluang dagangan dekat H1? Tak ada. Set to say tak ada. Kalau anda seorang tak ada. Dia tak ada. Kalau anda seorang yang memang cuma teknikal, saya tak peduli apa-apa bang. Saya cuma kisah pasal teknikal. Saya tunjukkan breakout dekat Nasdaq ni, anda nak kira lekuk dia. Ini satu. Macam mana kita tahu dia satu? Tengok baca stokastik ni. Ini satu. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Nampak tak cara kira dia? Menggunakan stokastik. Sebab itu kita habiskan di sini. Dan kita akan ada 3 wave correction. Kalau nak kira lekuk-lekuk dia, breakout ini di US 500 adalah 5 lekuk. Kita tak tandakan dia sebagai zigzag
sebagai zigzag disebabkan oleh struktur yang lain. Kalau anda lihat yang lain, kalau kita lihat yang lain, daripada struktur yang sama kepada struktur yang sama kepada yang ini adalah satu, ini dua, keseluruhan ini merupakan satu struktur. Nampak tak? Tak ada any reset. Tak ada any reset. Jadi kita considerkan dia sebagai cuma 3. Boleh? Jadi ini bermakna kita masih dalam US dollar. Itu dia. Kalau dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, itu yen. Itu je. Kalau kita dalam structure correction. Dia 53, 53 je kan, Kimi? Hujung cerita dia 53, 53. Slowly anda akan dapat tangkap kepada yang ini. Kalau anda tengok kepada time frame, mana yang anda nampak lekuk jelas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh? Tak nampak pun 4, 5. Kalau 4, 5, then kita akan letak A. Ini yen. Nampak macam mana dah? Jawapan untuk orang nak tanya beza WXY dengan A, B dan C. Boleh? Boleh? Zuki, Kimi, Sunbi ada lagi tak? Sunbi guna VPN. Nampak? Dan kalau dia 5, ini kena berakhir dengan divergence. Dekat RSI. Itu je. Okey, selalu cuma lihat lekuk 1, 2, main sedap je letak. Tak dapat. Extension pun menggunakan cara tu. Nampak guna stokastik dengan RSI dekat sini? Tu guna dia. Jadi setakat ini 3. Masih Sunbi. Okey, last 5-3, apa dinamik dia dalam dia? Tu je. Itu je. Memang itu je. Jadi kita masih jangkakan ada pergerakan ke bawah. Sebabnya kita ada breakout yang memang 5. Untuk US 100 ni saya setuju. Ini adalah 5. Oh, internet tak bagus. Okey. Jadi kat sini memang 5. Kenapa kita tak tandakan 5? Kalau anda buat elite wave biasa, orang akan tandakan ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. A. Okey? Saya akan tandakan A, B dan C. Kenapa? Korelasi kepada yang lain-lain. Tu dia. Jadi kalau kita katakan 5 kat sini, dan itu adalah yen dynamic. Dan itu akan menyebabkan UJ jatuh. Itu akan menyebabkan UJ dekat sini, di sini, ini jatuh macam ni. Boleh? Jadi sini pun akan ada 5. Kalau yen dynamic 1, 2, 3, jatuh. Dah habis. Ini dah habis. Ini dah habis lah. Habis lah yen. Habislah US dollar. Yen sahaja. Jadi kalau itu berlaku, kenapa kita tak dapat lukis macam tu? Itu sebab dia. Faham? Okey. Jadi untuk indices, nothing yang kita dapat dagangkan. Kita tunggu kepada hala tuju dia semasa untuk US session ke atas, satu lagi kaki ke atas sekurang-kurangnya, satu lagi kita ada seperti UK 100 yang nyata membuat kepada struktur 1, 2 dan 1 lagi. Okey, sebab itu malam ni untuk US session kita jangkakan masih ke atas. Preferably struktur ini breakout trend line. Kalau dia breakout trend line
dan kita ada textbook. Textbook ya, untuk W, X dan Y ataupun double correction. 1, 2 dan 3. A, B dan C kat bawah ni. A, B dan C. W, 3. Beza untuk zigzag dan juga double correction adalah kaki pertama untuk double correction 3 lekuk. 1, 2 dan 3. Okey? Dan textbook dia adalah X dia breakout trend line. Itu textbook. Itu textbook dia. Jadi kat sini pun akan ada A, B dan C ataupun W, X dan Y, tak kisah. Ini adalah X. Jadi kita akan ada 3 wave lagi untuk lengkapkan Y, di mana kita tarik Fibo, level ini adalah 100%. Di antara 100 ke 161.8. Faham? Jadi kalau ini buat ke bawah, kita akan cari peluang untuk nak long di sini. Sudah tahu koreksi pun harus tahu konektornya. Jadi konektor, sebab saya tunjukkan yang ini tadi Sunbi, supaya kita nampak konektor yang jelas. Konektor yang jelas. Sekarang ni tengah buat konektor. Nampak? Sekarang ni tengah buat konektor. Itu guna benda ni. Stokastik dengan RSI ni. Boleh? Jadi dekat, maksudnya di situlah nanti apabila movement ini berakhir, A ataupun W yang berakhir dengan divergence, naik balik, waktu tu anda akan tarik Fibonacci extension anda. Jadi entry nanti dekat 100%. Boleh? Tu dia. Jadi untuk semasa kita masih ada indeks yang ke atas. Cumanya hanya jika indeks tiba-tiba buat benda ni. Dia break ke atas. 5 lekuk. 1, 2, 3 anda masuk ke sini. Kalau itu berlaku. Ya. Saya faham ramai yang buat elite wave, dia tinggalkan elite wave sebab benda tu lah. Dia tak ada panduan mengenai momentum ataupun kepada Fibo. Dua tu yang membezakan apa yang saya buat dengan ramai yang buat. Okey, jadi sekarang ni kita sedang buat konektor. Selagi dia tak break, itu konektor. Mouse jadi sengsara. Pakai pen. Okey, jadi kalau dia ke bawah, jadi UK 100, kita berminat untuk nak masuk apabila dia buat wave 2 biru nanti. Jadi itu untuk indeks. Itu untuk indeks. Next, kita lihat kepada New Zealand dollar, US dollar. Dah sampai area dan saya jangkakan masih ada bit ke atas. Mana NZD? NZD US dollar. Saya jangkakan ini mungkin dah ini dah masuk dalam area. Ini dah trigger. Siapa yang menunggu posisi ni dah trigger. Tetapi kalau kita lihat dekat time frame kecil di sini, ini tak ada divergence lagi. Divergence ada cuma dekat M1. M1 dia ada divergence. Sini ada divergence. Takkan nak tengok M1 kot. Ni ada divergence. Ada tak divergence dia? Ni tak ada divergence. Rasanya tak ada divergence lagi. Kita mungkin melihat kepada ni. Apa pun saya tak tunggu confirmation tau. Saya tak ada jenis tunggu confirmation nak enter tak. Saya trade, saya cuma letak limit order dekat 100%. Faham tak? Ini H4 yes, masih tak cukup lagi. Tetapi saya tak kira satu ni. Kan? Tadi wife masak steam ikan
Apa ikan yang duk selungsung dalam bahasa Malaysia, dalam dekat Semenanjung, apa nama dia? Siakap. Dekat Kuching, dekat Sarawak kita panggil selungsung. Selalu mancingnya. Okey. Jadi apa baik aku makan ikan steam siakap kan? Daripada saya nak kira satu-satu ni. Tetapi kita nampak reaksi kat situ, ini mungkin wave 4 ya. Ini mungkin wave 4 dan satu lagi 5. Ikan apa tu? AUD cat. Okey, AUD cat. Lepas ni kita tengok AUD cat. So, apa pun, ini dah masuk dalam area. Jadi, katalah memang dia jatuh dari situ. Kalau dia jatuh, baguslah. Kalau tak jatuh, satu lagi ke atas. Kalau dia terus ke atas, kena stop loss. Itu je trading. Kau ada, Kimi? Tak ada. Bini aku masak cakap. Orang Kuching cakap, orang Sarawak cakap berdengar, action. Okey, ini dah sampai 100%. Tapi setakat ini tak ada divergence. Kita mungkin melihat satu lagi ke atas. Mungkin. Mestilah nak action. Apa lagi? Action bini masak lah kan. Masa cuci sendiri, makan sendiri. Tak apa. InsyaAllah nanti ada rezeki sendiri. Okey, kalau dia terus turun daripada semasa, 50% tarik Fibo. Tarik Fibo 50%. Kalau dia sampai dekat 50% di sini, anda tutup separuh posisi sell, anda alihkan stop loss atas ini. Faham? Boleh? Saya tak tunggu dia nak buat engulfing ke. Ini tak nampak nak engulfing. Apa kita guna bacat? Satu saya guna bacat. Saya pun belajar candle. Kan? Kita nampak belum ada apa-apa candle ni. Baru bozu saja. Amin. Sumbi. Kita nampak baru bozu saja kan. Naik atas lagi ni. Saya tak ada nak paru bozu ke, dia nak engulfing ke, dia nak pin. Bukannya itu tak bagus. Cuma dalam sistem ini saya terangkan, dia tak pakai semua tu. Dia cuma 100% letak limit order, habis cerita. Kita letak limit order ni bila price breakout ini kan, bukannya baru sekarang nak cerita kan. Dia dah jatuh baru cerita. Tak ada. Okey, jadi kalau 50% kita akan keluar separuh dan separuh lagi biar. Itu adalah untuk NZD USD. Kalau ini dah terus jatuh dan GBP AUD kita tak trigger lah rasanya kalau macam tu. Okey, kalau yang tadi tu naik, ini tak trigger lah. Ini dah 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan terangkit lah nampaknya. Tapi kalau yang tu masih naik satu lagi, then kita akan ada trigger yang ini. Faham? Itu crosses selalu buat hal. Okey, tak apa. NZD kita ada. Satu saya USD CNH. Sekejap kita tengok USD AUD CAD dahulu. AUD CAD. Saya buka chart dia tadi tapi saya tak sempat nak lukis apa-apa. AUD CAD. Okey. Sekejap Pian, kita tengok dulu. AUD CAD ni 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5 Pian. Akhir dengan divergence. Ini 5. Kita lihat struktur ini. Kita lihat struktur ini dahulu. Adakah dia masih ke bawah ataupun dah mula ke atas? Sekejap Okey. Zuan. Kita kira sama-sama. Macam mana nak kira dia. Okey, daripada high sini Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4.
4. Ini 5. 5 sini 5. Ini 6. Ini 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ini akan buat correction besar, Pian. 11, Pian. Kira guna stokastik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pian. Guna stokastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 7 ni tak break low. Yes. Tetapi dia punya swing tu ada. Swing dia ada. Momentum dia ada, Pian. Ya, 7 ni tak break low. Saya tahu. Ni Ini. Yang ini. Break, Pian. 7 ni Ini. Itu break. Sekejap kita zoom in. Break dia. Tu. Break kan? Oh, guna ni, itu guna ni. Apa stokastik tu? Itu guna stokastik ni. Kalau anda nak nampak, anda adjust kan supaya dia selari dengan apa yang anda nampak dekat chart. Dan dia tak berkecamuk. Jadi kalau anda kira macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni break. 7, 8, 9, 10. 11 lah. 11 je. So, kalau kita ada yang di belakang tadi, di belakang ni tadi adalah 5. Kita dah cukup 11. Ini dah mula break. Kalau kita nampak breakout structure, higher high, dia buat higher daripada seluruh structure correction ni. Maksudnya daripada seluruh structure correction. Structure correction bermula daripada atas tu. Okey, kalau ini dah dekat borderline. Kalau ini break, then structure ni kita consider sebagai complete. Oh, okey. Okey, ini kita consider sebagai complete. Kalau guna dekat trading view, yang satu chart daripada broker yang kita selalu pakai tu kan, Pian, yang dulu tu. Saya tak dapat nak sebut Itu chart dia tak sama dengan yang lain, Pian. Chart dia tak sama dengan yang lain. Jadi kalau anda nak trade yang untuk AUD CAD ni, ini chart daily. Saya tengok M5 bang. Sabar. Sabar dulu Kalau anda trade dekat M5, kita buka H1 lah Pengsan saya nak buka sampai M5. Okey. Daripada sini, 1, ini berakhir dengan divergence. Okey, ni berakhir dengan divergence. Keseluruhan ini ada divergence. Ini satu structure. 1. Ini 2. Ini pun ada divergence. 1, 2. Dalam ni dapat tak lukis 3, 4, 5? Saya tak nampak. Either ini adalah 3, 4 ataupun 5. Saya kena tengok chart-chart lain. AUD CAD kita mungkin boleh samakan dia dengan AUD US dollar dengan US dollar CAD. Dia kalau banding dengan lain, dia tak sama. Chart cross dia.
cross chart. Tapi chart dia paling banyak. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dapat tak ini jadi wave 3? Kejap. Kita tengok wave 1 dengan ni. Kejap. Okey, 1 kat sini lagi panjang daripada 3. Jadi maksudnya 5 ini tak dapat jadi 1, 2, 3 tak dapat sebab 3 kita akan jadi lagi pendek. Jadi yang dapat kita buat adalah ini 1, 2, 1, 2 dan kita berada some sort of 1, 2 ataupun wave 3 ke atas. Ini ke atas. Jadi apa pun hala tuju dia ke atas. Untuk AUD CAD. Boleh? Itu AUD CAD. USD CNH. Ada chart saya USD CNH. Tak ada. Okey, chart. USD CNH ya. Okey. USD CNH. USD CNH ni kejap. Alah, tak cukup. Saya nak tengok habis tak dapat. Yang sebelah sini, saya nak tengok yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5 berakhir dengan divergent. Sama ada ini A, B, C, W ataupun ini adalah benda lain. Saya kena tengok chart penuh dia. Okey, apapun struktur semasa ni di daily, struktur sekarang ni, sekejap saya nak tengok ni dulu. Okey. Ini adalah 1, ini 2, ini adalah 3. 3 habis kat sini ataupun 3 habis kat sini. Saya kena tengok chart dia full. Masih ke bawah, Mirul. Saya ada chart dia tapi saya tak ingat apa yang ni. Sama ada ini 4, sini 3 ataupun sini yang 3. Sini kita ada full reset. Maksudnya ini wave 2. Yang kecil Yang berkecamuk macam ni tak dapat buat wave 3. Ini adalah 1. Keseluruhan ni adalah 1. Some sort of 1, 2. Ini tak dapat jadi wave 3. Yang berkecamuk. 3 adalah senang nak tengok. Macam ni. Ini 3. Yang macam ni tak dapat jadi 3. Yang macam ni 1 ataupun 5 ataupun A ataupun C. Faham, Mirul? Yang ini Belum habis dia. Belum habis. Ni masih ke bawah. Itu US dollar CNH. Kalau anda lukis AUD US dollar ke bawah lagi, anda tak dapat lukis USD CNH ke atas. US dollar US dollar CNH. Kalau anda katakan ini masih ke bawah lagi, maksudnya untuk AUD US dollar masih ada lagi ke atas. AUD US dollar mana? A bit more ke atas. Ini some sort of sama ada 5 or whatever kat sini whatever lah. Ini 1, 2, faham tak? AUD US dollar yang ini. A bit more ke atas. Okay, itu US dollar CNH. Dekat daily dia. A bit more ke atas. Macam yang kita lukis lah. A bit more ke atas untuk yang ni.
ABC ataupun WXY. Saya tak ingat. Saya ada lukisan dia tapi saya tak ingat. Untuk sekarang ni ini bukan ABC. Ini kalau saya kena tengok yang di belakang ni. Apa chart dia di belakang ni? Adakah ini ABC ke ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Saya kena tengok yang di belakang. Ni chart ni tak komplit. Tapi apa pun, ini boleh jadi A, B dan C sebagai X. Kalau kita menganggap bahawa US dollar akan lemah, then ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita menganggap bahawa US dollar lemah. Kalau kita lihat kepada dollar index, yang saya dapat kongsikan kepada adalah dollar index. Ini March. Sekejap Tak ada yang lagi baru. Itu dia. Okay. Kalau kita lihat kepada dollar index, kita masih katakan bahawa dollar index masih ada lagi ke atas. Tak dapat. Saya tak dapat nak bagi jawapan kepada anda. Kalau kita masih katakan ini masih ke atas, di mana ini adalah struktur motif, faham tak? Ini struktur motif dan keseluruhan ini adalah korektif dalam flat. Kalau kita katakan itu, then kenapa kita katakan benda ni nak habis? Dan ada lagi pergerakan ke atas. Sebab kita nampak untuk NZD US dollar di struktur besar masih ke bawah. UCAD dalam struktur besar masih ke atas. Kita ada GBP US dollar masih ada incomplete sequence ke bawah. Jadi kita masih ada kekuatan US dollar. Jadi kalau kita masih katakan benda tu, dan US dollar CNH kat sini, dekat daily dia, ini akan buat benda ni. Faham? Baru dia dapat jatuh. Boleh? Dan kita akan ada 1, ini 7. Sama ada 7, 8, 9. Kecil. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan ada 5 kat sini. Itu A ataupun 1. Saya tak dapat nak lukis ini sebab data kita tak cukup. Cuma kat sini sahaja. Tak cukup. 2015 tak cukup. Okey, saya ada post untuk USD CNH dalam grup. Ke mana hala tuju dia? Ini definitely some other flat kalau kita nak katakan ke atas ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita katakan dia ke bawah. Kalau anda punya pendapat bahawa US dollar akan kuat, anda letakkan ini sebagai A, B dan C. Kalau anda, dan ini adalah W, X dan kita ada Y. Faham tak? Kalau anda katakan bahawa ini adalah kelemahan US dollar, anda akan katakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini buat 2. Baru ke bawah. Dan wave 3. Jadi anda tak dapat cuma lihat satu chart dan buat decision. Tak dapat. Kalau kita ambil korelasi ke semua benda, kita tahu USD CNH sebab CNH adalah something yang mempunyai liquidity yang kecil di luar daripada China. Kebanyakan orang trade CNH dengan trading AUD. Itu adalah mirror untuk cermin untuk CNH.
AUD. Jadi kalau kita katakan bahawa kita menjangkakan kelemahan US dollar, yang ini tadi sama dengan USD CNH buat ke atas dahulu. Then, barulah USD CNH jatuh. Faham tak? Ni. Di sini akan ke atas dahulu dan baru dia jatuh. Faham? Boleh? Sama ada kecil macam ni ke, 4 dan baru dia jatuh. Boleh? Saya tak cukup data untuk nak lukis, sebab tu saya tak dapat. Nak dekat sini lah. Okey. Apa pun hala tuju dia adalah ke bawah. Itu struktur besar dia. Okey, kita yang kita tunggu adalah kepada yang ini. Hala tuju semasa ke atas sebelum dia jatuh ke bawah. Spain 35 pun sama, everything sama. Euro JPY. Okey. Ini bagi mereka yang intraday. Intraday anda ada incomplete sequence, tak sampai 100% lagi. 1, 2, 3 tak sampai lagi. Jadi breakout dia adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi saya tak berapa suka di setup, bukan apa. Kita tak nampak all the divergence. Tak nampak, tak ada. Tak jelas. Tetapi ada setup untuk 3711. Kalau anda agresif, anda boleh tunggu di sini untuk short. Itu Euro JPY. Okey. Kalau indeks naik malam ni, ini naik dahulu. GBP JPY tak ada. Ini tak break. Faham? Jadi ini tak break. Saya lukis boleh ke atas supaya dia break kan. Nak trade, ini tak ada. Ini tak break ya. AUD JPY sama. Ini maksudnya belum ada trend. Dia masih sideways. Nampak? Ini sideways. Kalau dia break, baru ada high, low, lower high, lower low. Macam EJ tadi. Ini tak ada. AUD JPY sama. Yang sekarang ni tak ada break. Tak ada. Kalau dia break, then boleh. Tak ada. Okey. CAD JPY. CAD JPY structure sekarang ni structure ini cecah 100%. Jadi anda tak ada sequence, tak lengkap. Jadi ini tak dapat nak trade. Faham? Ini dah sampai 100%. Dia pergi ke atas dah. Faham tak? Kenapa kita tak trade yang ni? Boleh? Sebabnya, silap-silap dia jadi benda ni. Ini tak break kan ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silap-silap dia jadi 3 ke atas. W, X, Y. Itu wave 2. Itu sebabnya anda tak trade kalau dia dah sampai. Kalau tak sampai lagi, ada chance lah dia nak completekan kan. Itu sebab dia. Jadi CAD JPY, yes, saya tahu dia break. Tapi tak ada incomplete sequence. Euro US dollar, sideways, nothing. Ini pun tak break ke bawah. GBP US dollar, sama. Faham? Ni tak break. Ini structure break dia, bukan sini. AUD US dollar. AUD US dollar ada. Cumanya saya tak gemar. Ini break. Ini break ya. Cumanya kalau kita tarik Fibo, dia ke atas sana 100 dia. Faham tak? Jadi tak dapat nak enter dia. 100% dia atas daripada structure sebelum. Jadi tak dapat nak enter dia. Apa yang dapat kita enter adalah New Zealand dollar, US dollar. Structure sama, yang break,
ada incomplete sequence yang besar, yang kecil pun ada incomplete sequence, maksudnya sequence ini pun ada 100%, yang ini pun ada 100%, break lagi sekali, ada 2 fractal dan 100% kat sini, kita enter. Itu je. 50% daripada C ni, anda letakkan BE. Biar market buat kerja dia. Sama ada ini dah habis, trunket dan naik ke atas. Ataupun, maksud dia macam ni. Dia turun 3 wave kat sini. 3 wave. Biasanya 3 wave. Anda akan nampak kalau sampai 50%, biasanya dia akan buat dalam 3 wave. Kalau dia buat 5 wave, cantik. Dia pergi terus. Kalau dia buat 3 wave, dia naik balik. Perasan tak benda tu, Sunbi? Kalau dia sampai 50%, dalam 3 wave, ada chance kena BE. Macam GA. Kalau dia sampai 50%, dalam 5 wave, ada chance dia pergi terus. Perasan tak benda tu? Kenapa saya tak tahu? Dia tanya dekat NZD ni. Okey? Itu NZD. Sebab kalau kita tarik 100%, dia tak cecah 1% dia masih berada di bawah. 123.6 dia pun berada di bawah. Perasan kan? Kalau dia sampai 50%, 3 wave, ada chance dia naik atas balik. Kenapa saya pun tak tahu. Kalau dia sampai break ni, sampai 50% dalam 5 wave, alhamdulillah dia pergi terus. Itulah. Tak tahu apa penyakit ni lah. UCAT sideway. Dah. Sideway tak nampak sideway. Tak tahu dah nak cakap apa. Ni saya dah lukis kecil-kecil punya time frame. Orang tanya, bang, ini 5 wave. Ya, flat. Faham tak? Nak tutup sahaja. Untung salah. Rugi salah. Susah macam tu trade kan. Jaga duit. Anda tak ada risaunya. Ni masuk macam esok nak petang ni gaji. Tak tadi malam ni gaji kan. Itu tak dapat nak trade macam tu. Faham? Nampak? Dah lukis macam ni baru nampak kan. Lukis kecil-kecil. Nah. Dan saya dah naikkan dekat ni tadi, dah save kan dia. Okay? Jadi kita nak samakan lekuk dia supaya dia habis. Sama seperti NZD di sini habis. AUD di sini habis. Faham? Barulah UCAT ni habis di sini. Supaya dia sama. Kena di GU. GU sideway, Sunbi. GU sideway. Oh, kalau anda trade kecil-kecil kecil-kecil ni mungkin. Kecil-kecil lah. Kalau siapa yang anda boleh apply pada ni dekat mana-mana. Tapi kalau yang kecil-kecil ni tak ada incomplete sequence sendiri. Okey, gold. Ini dah break ke bawah. Saya nampak gold ni macam ini tau. Yang kita cerita semalam. Apa pun, kenapa saya lukis ke atas macam tu? Sebab saya nak dia break. Saya nak dia break ini. Kalau dia tak break, kita tak dapat nak trade. Faham tak? Saya nak dia break. Ini tak break-break. Kalau dia break, ada chance kita masuk. Okey. Tak apa. Jangan rugi je. Faham? Sebab itu kita lukis ini extend lagi ke atas. Kita nak trade dia. Kalau dia naik ke atas, ini 1, ini 2, anda akan ada pecut 3 kat sini. 4, 5. Kalau ini berlaku, dolar lemah. Dolar tak boleh kuat. NZD US dollar tu kena SL. Faham? AUD US dollar kena SL. Kalau ini naik ke atas. Whenever our view indices WXY, chart Apple kita lukis WXY ke bawah atau ABC? Kepada chart Apple sendiri. Sebab Apple bukan dia sahaja. Kalau Apple buat sebagai ABC, kita kena lukis Apple sebagai ABC. Ni maksud dia. Hujung ni. Okey.
Okey. Apple. Apple ni kenaikan yang di sini, Pian, kenaikan yang di sini 5 wave tau. Ni 5 wave tau. Penurunan semasa ni dalam equal leg. Jadi Apple, boleh tak Apple naik? Boleh. Sedangkan indeks lain jatuh. Boleh. Kalau dia buat diagonal di sini. Sebagai 1. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Apple boleh buat benda ni. Kalau Apple pecut, maksudnya sini pecut macam ni, wave 3, indeks tak ada ke bawah dah. Ini ke atas. Faham kan? Boleh tak Apple naik ke atas, indeks lain jatuh? Boleh? Kalau dia buat diagonal. Lepas tu buat wave 2. Faham? Kalau Apple tiba-tiba dia buat apa entah macam ni, tak ada dah indeks ke bawah, indeks ke atas. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Jadi saya jangkakan untuk Apple, sini akan buat diagonal. Ataupun 3, 1, 2, 3 lagi. Faham? Higher chances adalah untuk ini. Sebelum dia naik ke atas. Boleh tak masuk? Tak dapat. Sebab ini 5. Berakhir dengan divergence. Boleh? Okey, jauh kita ni. Kita ada 10 minit lagi Okey, kita habiskan untuk gold. Gold maybe habis. Saya nak dia naik supaya kita ada break dan anda boleh masuk gold nanti. Okey, silver. Silver nampak habis. Okey, so kalau kita lukis gold tadi ke atas lagi, ini adalah wave, ini akan break. Dan silver punya structure akan bertukar. Minyak. Nothing. Okey. Semasa, seperti kita nyatakan petang tadi, minyak dijangka akan buat ke atas sikit. Sebelum ikut balik jatuh ke bawah. Okey, itu minyak. Copper masih dalam, ni dah complete Ini triangle. Itu copper. Saya baru buka chart dia ni. Okey, itu copper. Buka pagi tadi. Tak ni. Bersabar je lah pakai MT5 ni, Pian. Dia kena mata, kena tengok betul-betul. Kena cantik betul-betul. Tak sama. Dia tak akan semua sama direct. Apa yang anda buat, Pian, buat benda ni. Okey? Faham, Pian? Faham, Pian? Okay. Jadi, the idea is, kalau anda nampak yang lead ni break, okay, yang lain tu akan ikut. Kalau yang lead masih belum break, masih macam ni, anda nampak ini untuk lead Alah, saya lukis cantik-cantik lah. Okey, anda nampak yang lead. Okey, lepas tu dia buat 5, macam Apple Okey. Lepas tu ada nampak dia buat 3. Okey, ni yang lead 5, 3. Tapi dia tak break atas.
ni tak break atas. Okey, ni yang lead. Manakala yang lag, yang lemah. Kita ambil lah Facebook ke, apa ke kan. Dia buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dia break. Dia break dan cukup 5. Dan dia ada incomplete sequence. Incomplete sequence. Untuk yang lag. Yang di sini, dia sama macam ni. Dia sama macam ni. Kimi A. Okey. Jadi kalau yang ini break, ada incomplete sequence. Ini tak break. Kita akan katakan kalau ini naik. Kalau ini naik. Ini sama dengan wave 2 kat sini. Dan ini akan buat double. Ini akan habiskan structure. Lead dengan lag terbalik lah pula aku. Faham? Boleh? Buat sektor dan apa yang lead, apa yang lag. Ambil chart dia je. Tu je. Itu guna lead dengan lag tu. Tengok mana yang break. Kalau dia tengah-tengah macam ni, tak ada apa-apa. Tak ada info. Kita ikut apa yang break. Apa yang menunjukkan price baru. Kalau lag buat price baru, kita ikut lag. Kalau lead buat price baru, yang lag ni habis kat sini dan naik. Sini akan terangkit. Faham? Tak faham? Faham. Lead, sideway, lag. Bukan sideway, concurrent. Concurrent tu yang banyak lah ikut sama je. Sama juga macam Euro, GBP, AUD, sama je. Pukul 8 ada kelas lagi ke Bang Zul? Tak ada. Pukul 8 kita ada bicara personal. Ada mak 8 minit lagi. Ada soalan tak benda ni? Faham? Okey. Few time saya explain kan. Anda tengok lead atau lag, follow the bull show. Follow the bull show. Jangan lupa. Bicara personality tu minggu 1 lagi. Silap. Okey? Ada Irina, dia dengar je. Okey, faham? Kegunaan lead dengan lag ni. Sama lah EU ke, GU ke, EJ ke, GJ ke, AJ ke. Kita tengok apa yang break. Apa yang buat price baru. Zuan, nampak Zuan? Hui, lokek je kau. Pian. Okey, Pian. Lagi murah, lagi bagus, Pian. Alhamdulillah. Saya setuju tu, Pian. Saya setuju. Sabar, Pian. Pian. Asalkan jangan short dia, Pian. Tak pula, engkau pergi short. Goal kau pergi short. Okey. Tu melekat lalu. Okey. Euro AUD. Euro AUD saya tak gemar sebab sebab ini tak break. Faham? Structure sekarang ni tak ada break. Tak ada apa. Kan? Kalau ikut ini sideway. Jadi saya tak minat. Kan? Kalau dia break ini tak ada apa. Ini boleh lagi buat benda lain. Jadi tak ada apa-apa. Sebaliknya, kita ada GBP AUD yang sama. Sabar, Pian, sabar. Dok terkena je, Pian, minggu ni. Lukis lain pun dah bengkang-bengkok sekejap. Ini break kan. Jadi ini ada high. Jadi dia turun. Kenapa ni pergi kat situ kejap. Jadi yang itu turun. Kita cari long dia. Itu je. Try buka time frame besar. Anda akan dapati cerita yang lebih jelas. Jadi dalam H1, H4 anda boleh long. Okay. 3 4. Sabar, Pian, sabar. Sambil-sambil tu saya naikkan cat ni dahulu. 3 4
dan 5. Okey. Ingat GN berada dalam area resistant tau. Jaga-jaga sikit GN berada dalam area resistant. Ni maksud saya. GN kalau anda tengok di time frame besar, ini nak masuk area resistant. Belum lagi, tapi nak masuk. Ni dah masuk dalam area resistant. Apa goal? Betul. Faham? GN, kita dah masuk. Sebab itu kita tak trade GN. Sebab itu saya tak tandakan ini sebagai satu. Faham tak? Macam GA tadi. Kalau ini saya tandakan sebagai satu, ini dua, kita ke bulan ni. Faham? Try tengok time frame besar. Jangan cuba tengok time frame kecil. Segala-galanya hidupku matiku di situ. Sebab tu saya tandakan 1, 2, 3, 4. Betul Sembi. Kena lokek sikit. Saya lokek sikit. Tapi kalau lokek banyak sangat, tak masuk dah pula kan. So itu kita trade GA. GA masih ada nafas. Jadi di antara AUD dengan NZD, mana satu lagi lemah? Faham? Ini ada tempat untuk dia bernafas. Yang satu lagi tadi tak ada tempat. Boleh? So, kesimpulannya New Zealand dollar, US dollar kita dah masuk dalam area. Boleh tak masuk sekarang bang? Soalan yang saya paling gemar sekali. Anda sepatutnya letak limit order. Tak, ni tekan. Tak ada. Dia naik lagi boleh masuk tak bang? Tak ada. Belajar guna disiplin. Letakkan order, letak stop loss, letak TP. Lepas tu, tunggu, ini. Belajar disiplin. Trade bersistem. Jangan main buka tekan. Nampak tekan. Jangan buat benda tu. Itu mengarut. Okay. GBP AUD, hopefully dia sampai. Tak tahu sampai ke tak. Okay. Kita dah diberi amaran 1 minit lagi. So, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah bersama lagi pada esok hari. Labur dalam satu sistem. Lagankan sistem anda. Jangan lupa untuk ikuti Follow the Bull Show. Sebentar lagi dari jam 8 hingga jam 9. Jumpa lagi esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.